Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Surat 56. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahullahu ta'ala, dua sifat lagi masuk dalam iftiqaru ilaihi kullu ma siwah. Selain daripada 9 sifat yang tersebut dulu, ada lagi dua sifat termasuk dalam iftiqaru ilaihi kullu ma siwah, iaitu dua sifat tu. Pertama, baharu sekalian alam. Ni pun samalah, dia macam Tariq Keedah Tuan Musi Kedah. Kalau kita jumhur yang lain tak ada macam ni. Iftikar lah sifat Allah Ta'ala lah. Pakai dengan baharu alam pula. Okay. Baharu sekalian alam, lawan baharu sekalian alam, qadim alam. Itu iftikar. Iftikar dari sudut berhajatnya alam kepada pembaharuan dia. Bila berhajatnya alam kepada pembaharuan dia, maka dia berhajat kepada Allah Ta'ala bersifat dengan 9 sifat itu. Iaitu qadim alam mustahil, melainkan puak falasifah kata qadim alam ini. Qadim alam ini. Ibnu Taymiyah rahimahullah ta'ala kata alam ini qadim dengan sebab Allah Ta'ala itu khaliq sejak azali. Khaliq sejak azali. Dia itu pencipta sekalian alam sejak azali. Bila pencipta sekalian alam, bila sabit pencipta sekalian alam sejak azali, mestilah sudah tanjis sejak azali juga satu benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dapat mensabitkan Allah itu betul-betul khaliq. Kalau kita tak semestinya khaliq bersifat dengan kudrat ataupun mencipta, dia itu pencipta sesuatu, tidak semestinya dia kena buat dulu baru dipanggil pencipta. Dia panggil adanya bil fi'li dengan bil quwah. Bil quwah ini tidak berlaku secara senoti lagi, tapi boleh jadi. Kalau bil fi'li baru jadi sungguh. Jadi tidak lazim nak kata bahawasanya tidak lazim Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat ataupun menamakan dia khaliq, itu mestilah dia itu buat suatu. Tak semestinya. Tidak lazim begitu. Tu. Dan begitu juga ataupun tidak lazim juga Allah Ta'ala bersifat kudrat, menamakan dirinya khaliq, mesti adanya makhluk. Tidak juga. Tidak lazim begitu. Lazim begitu maknanya Allah Ta'ala kena buktikan kepada alam bahawasanya dia itu khaliq dengan menciptanya sejak azali. Sebab sejak azali lagi Allah Ta'ala khaliq, sejak azali lagi Allah Ta'ala kaunuhu qadiran. Itu mustahil lah. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab alam itu benda yang mawjud. Alam itu ma siwallah ay minal mawjudat. Ma khuliqallah ay ma khalaqallah ay minal mawjudat. Makhluk. Ma siwallah alam. Jadi Allah Ta'ala buat perkara yang mawjudat. Bila buat perkara yang mawjudat, mestilah tidak ada serupa dengan Allah dari sudut zati di qadim lagi. Pada waktu qadim tidak boleh ada dua benda yang wujudi, walaupun sifat sekalipun. Okey?
bukan sifat lah, dua zat, silap. Dua zat yang qadim. Dua zat yang qadim, bukan sifat, dua zat yang qadim. Jadi Allah Ta'ala seorang dia azali tu Allah Ta'ala dia. Ya, Allah Ta'ala ada sejak azali satu lah, seorang dia. Tak ada orang lain. Dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ya. Okey. Tapi boleh sejak azali ada satu benda wujudi, ada satu benda adami. Sejak azali ada satu benda yang adami, iaitu tak ada je kita. Tak ada kita qadim, ya qadim. Tak ada kita itu, tak ada kita tu qadim. Ada Allah itu pun qadim, tak ada kita pun qadim. Dah tak ada kita tu, tak ada diri, tak ada tu ada ke tak? Tak ada. Tak ada tu bukan jenis wujudi, tapi dia adami. Maka boleh dipanggil kita ni tak ada sejak azali. Jadi tidak boleh berhimpun dua benda wujudi pada waktu azali. Tapi satu wujudi, banyak adami, boleh. Dua, tiada memberi bukan. Ustaz, kerana jika ia alam itu qadim, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah kias ni. Tu. Jika ia alam qadim, itu muqaddam, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu tali. Tetapi alam itu tidak qadim, maka natijahnya berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala. Satu. Ataupun jika ia alam itu qadim, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi semuanya itu berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala, maka natijahnya alam itu tidak qadim. Tidak qadim, yakni baharu. Habis, itu yang pertama. Yang kedua, tiada memberi bekas sesuatu daripada, siapa sesuatu tu bayan daripada kainat dengan tabiatnya, tabiat yakni secara zati, tabiatnya tabiat kainat yakni secara zatnya, zatiyun, yang memberi bekas. Pisau tu apa yang beri bekas? Pisau tu beri bekas, tu tabiat. Tajam tu beri bekas tu, tajam pada pisau tu beri bekas, tu tabiat. Tapi kalau seorang kata tu kafir. Tapi seorang kata kalau Allah Ta'ala beri kudrat, beri kuah dengan lepas tu dia pegang pisau, dia yang memberi bekas terhadap potongan tersebut, tu fasik, tu Mu'tazilah. Kalau dia kata diri pisau itu yang memberi bekas secara tabi'i, secara zati, itu kafir. Kalau dia kata dah aku yang potong dengan pisau ni dan akulah beri bekas terhadap potongan tersebut, itu fasik. Sebab ada sandaran kudrat yang diberikan Allah Ta'ala. Kalau tadi hak tabiat tidak ada sandaran kudrat Allah Ta'ala, dia sendiri berlaku beri bekas dengan tabiat dia, dengan secara zati. Itu beza dia. Lawannya yang tersebut memberi bekas dengan tabiatnya, tabiat kainat, iaitu memberi bekas mustahil. Ilat burhannya, kerana jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, tabiat kainat, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala. Kialah, jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi tidak memberi bekas dengan tabiatnya, maka berkehendak selain daripada Allah kepadanya. Itu terbalikkanlah. Ta'addudul qudama'i mustahilun, ay ta'addudul dhati al-qudama, ta'addudul qudama'i mustahilun, ay ta'addudu fi dzat, ta'addudul qudama'i fi dzati mustahilun. Itu maksud dia. Yang tak bolehnya dua zat, bukan dua sifat. Sebab tu kita putih tadi, bukan sifat, dua zat. Tidak boleh ada dua zat yang wujudi, wujud sejak qadim azali. Yang bolehnya satu wujudi sahaja zat, banyak sifat tak apa, tapi jangan ada satu wujudi zat yang lain. Kalau adami tak ada masalah. Kerana jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, mana Habib? Tu kiah yang kedua. Jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah. Terbalik. Tetapi tidak memberi bekas dengan tabiat. Ataupun tadi terbalikkan, ataupun kita kata tetapi berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala. Natijahnya tidaklah sesuatu itu memberi bekas dengan tabiatnya. Okay.
Mu'tazilah dia pegang ta'addudul qudama mustahil. Sebab tu dia menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ma'ani tu. Dia faham kod falasifah. Dia faham kod falasifah. Falasifah dia mengumumkan qudama itu dari sudut apa saja jenis qadim, dia mengumumkan dia. Dia tidak mengkhususkan. Kita ada ta'addudul qudama mustahil ai fi dzat faqat. Bukannya fi sifat. Ai fi sifat, kalau fi sifat tak ada masalah. Lau kana fi sifati la ba'sa. Tak ada masalah. Tapi kalau pada wujudi yang zat, yang berbentuk zat ada dua, itu mustahil. Maka nyatalah yang masuk iqaru ilaih itu 11 sifat. Asalnya 8 je. Asalnya 9 je. 9 je. Boleh dia tambah 2 ni jadi 11 lah. Lawan bagi sifat iftiqaru ilaih itu 11 sifat, berjumlah 22 sifat. Apabila dicampurkan dengan yang masuk pada istighna serta lawan istighna 28, jadilah jumlah daripada iftiqaru ilaihi dan istighna an kulli ma siwahu dari sudut wajib dan lawannya itu 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman, jam'u aqdin. Aqaidu jam'u aqdin, jamak bagi aqad, iaitu simpulan, ataupun pada sebut tambatan. Dia tak setuju dengan simpulan, dia kata tambatan. Simpulan tu boleh hurai lagi. Tambatan bila ada tambat tidak boleh hurai dah. Yang masuk mana aqaidul iman tu sifat dia yang masuk pada kalimah. Tengok, pada kalimah la ilaha illallah ai ma'nahu. Dulu dia sebut dah makna kalimah. Dia sebut pada kalimah. Kena dobik lah situ. Pada kalimah ai fi ma'nahu, pada makna kalimah la ilaha illallah. Bukan pada kalimah tu. Bila kata pada kalimah, dia akan jadi batiniyah pula. Sebab apa? Sebab dia akan tafsir, la ni ada 20 sifat. Ilaha ni ada 5 sifat. Ilah ni 10 sifat. Allah ni 10 sifat. Itu jadi batiniyah pula. Kalimah la ilaha illallah ai fi ma'nahu, pada maknanya. Sebab tu pada sebut dalam kitab Baqarah dia makna kalimah, makna yang terkandung pada makna la ilaha illallah, bukan pada kalimah. Sungguhnya dhamirul hali wasya'an, di dalam perkara i'tiqad memberi bekas itu ada berbagai-bagai fahaman. Dia ulang balik dulu. Bukan ulang. Ulanglah. Dia dulu dah cerita dah, tapi secara ijmali rasanya. Sebab tu dia ulang balik. Yang ada kata secara tabiat, ada secara bil quwah, ada yang kata Allah Ta'ala yang memberi bekas, tapi mesti kena lazim dengan adat. Mesti adat berlaku. Allah Ta'ala kena menentukan tu sesuai dengan adat, tak boleh lain. Tu 3. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh bercanggah dengan adat ataupun serupa dengan adat. Dan kita tidak beri bekah. Ni yang kita nak bahas 4. Okey. Mana dia? Berbagai-bagai fahaman dan apa tu? Dan i'tiqad. Maka di sini dinyatakan 4 i'tiqad, kepercayaan. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Tu masdar. Wa huwa mu'taqid wa dhaka mu'taqad. Mu'taqad itulah yang kita pegang dalam hati. Sebab itulah kita i'tiqad bermakna mu'taqad. I'tiqad bermakna mu'taqad min itlaqil masdar wa iradatu ismil maf'ul. Allah itu wujud, itu mu'taqad, yang dipegang. Yang dipegang itu mu'taqad. Mu'taqad. Allah itu qidam, mu'taqad. Allah itu jadi 50 aqaidul iman, yakni ada 50 mu'taqad yang kita kena i'tiqad. 50 ada 50 mu'taqad yang kita kena i'tiqad. Jadi sifat-sifat Allah tu semua mu'taqad. Kita ni yang nak i'tiqad, nak yakin ni panggil i'tiqad barang yang mu'taqad. Betul. Habis, yang pertama, beriktikad kainat memberi bekah. Kainat memberi bekah dengan tabiat, yakni zatnya, zat kainat.
memberi tabiat secara tabi'i. Ni puak-puak tabi'iyun. Tu kafir. Pada sifat tabi'iyun. Tabi'iyun, falsafah tabi'iyun ni falsafah selepas falsafah moden. Dia ada falsafah lepas moden tu falsafah semasa. Falsafah semasa ni dia berdasarkan tajribah belaka. Eksperimen. Tu tabi'iyun. Seperti beriktikadkan pisau boleh memutuskan. Dia iktikad pisau boleh putus. Sebab dia beri bekah secara tabiat. Dan api sendiri boleh menghanguskan. Maka iktikad ini yang tersebut ijma' ulama' menghukumkan kafir. Menghukumkan kafir. Ai bila khilafin. Tanpa khilaf. Tu. Ibuat tabi'iyun. Yang kedua, beriktikad kainat memberi bekas dengan kekuatan. Bil quwah, ai quwah itu sebagai wasitah untuk Allah Ta'ala. Sebagai wasitah untuk Allah Ta'ala, bergantung kepada wasitah quwah itu untuk beri bekah. Itu mustahil. Tapi itu fasik saja. Sebab dia masih mengaitkan Allah Ta'ala beri sifat kudrat, beri kuah kepada makhluk dia. Adapun tabiat tidak ada kaitan dengan Allah langsung, maka itu kafir. Yang dijadikan Allah Ta'ala kepada kainat seperti puak Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Beriktikad hamba yang menjadikan perbuatan dengan kudrat yang dijadikan Tuhan baginya, bagi perbuatan atau bagi hamba tadi. Hukumnya yang tersebut apabila kita i'tiqad Allah beri kuwah dan kita lah yang beri bekah dengan berdasarkan kuwah tersebut, hukumnya fasik lagi bid'ah. Qaul mu'tamad lah. Qila kafirun. Kata pendapat lain, kafirun. Pendapat yang dulu ulama salah dulu semua kafir belaka. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah ni semua kafir belaka ni. Tapi ulama ke belakang muhaqqiqun dia tahqiq balik, dia perhalusi balik yang mana yang boleh kata kafir, yang mana kata tidak boleh kafir. Maka ada banyak fasik lah. Mu'tazilah fasik kalau ikut kan. Ulama salah kata Mu'tazilah kafir lah ni. Tapi dari sudut muhaqqiqun minal asy'ariyah dia itu fasik saja. Kalau kita akidah, kita akan jumpa 3 perkataan Asy'ariyah atau Ridiyah. Dia akan berjumpa perkataan jumhurul asy'ariyah qala sekian-sekian. Satu. Ataupun dia kata qala al-Maturidiyah. 2. Yang ketiga qala al-muhaqqiquna minal asy'ariyah. 3. Beza 3 tu. Okey. Selalunya muhaqqiquna minal asy'ariyah selalunya akan sama pandangan dengan Maturidiyah. Baca contoh sifat 20 ni, itu minal muhaqqiqun minal asy'ariyah, sebab tu ada sifat 20. Kalau dari sudut asy'ariyah saja 13. Tambah-tambah Abul Hasan Al-Asy'ari saja 13. Ataupun nak detail lagi, Abul Hasan Al-Asy'ari bukan 13, 12 saja. Sifat wujud tu dia kata ainul mawjud. Jadi selalunya muhaqqiqun minal asy'ariyah sama pandangan dengan Maturidiyah. Okey. Tu. Jumhurul asy'ariyah, Maturidiyah, muhaqqiqun minal asy'ariyah. Siapa muhaqqiqun? Banyaklah. Imam Ar-Razi, Imam Bulqini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Muqini, Qadi Al-Qadi, Al-Ustad Al-Isfaraini, Al-Ustad Al-Isfaraini, itu muhaqqiqun minal asy'ariyah. Itu mutaqaddimin dia muhaqqiqun. Mutaakhirin yang muhaqqiqun banyak lagi lah. Imam Bajuri, Imam Syarqawi, Imam Dusuqi, macam-macam lah. Taftazani. Cuma Taftazani dia ada warat lah. Dia kebanyakannya pandangan Imam Taftazani dia warat. Ada lah tempat-tempat dia. Macam kitab Sa'dah. Mana tadi? Allah. Soalan lain.
Nombor 3, beriktikad suatu tiada memberi bekas dengan tabiat dan tiada memberi bekas dengan kekuatan. Nampak betul dah. Maka yang memberi bekas ialah Tuhan. Betul dah, nampak betul dah. Tetapi istidrak dia, diiktikadkannya kan seorang itu berlazim-laziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkannya kan adat itu pada akal, serta tiada boleh bersalahan sekali-kali. Dia kata Allah Ta'ala, dia kata kita ni tidak beri bekas. Sama ada beri bekas secara kuah ataupun memberi bekas secara tabi'iyah. Tak? Okay? Bahkan Allah Ta'ala lah yang beri bekas. Tapi apa yang Allah Ta'ala beri bekas itu mestilah lazim antara sebab adat dan antara yang disebabkan pada akal. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mesti memberi bekah, mentakdirkan beri bekah itu sesuai dengan adat. Contoh api menghanguskan. Adakah kita yang beri bekah menghanguskan? Tak. Adakah api yang menghanguskan? Tak. Allah Ta'ala ke yang menghapuskan? Ya. Tapi Allah Ta'ala wajib buat api itu hangus, yang mana api itu hangus itu sesuai dengan adat. Memang api itu menghanguskan. Tak boleh nak bercanggah kata api ini jadi sejuk balik. Tu buat ni. Yang ketiga. Hak ni nampak macam betul. Ini dia panggil apa yang ketiga ni? Yang ketiga ni dia panggil jahil hukum adat. Dia panggil apa? Jahil hukum adat. Sebab dalam bab mukjizat sekali lagi, Nabi Ibrahim contohnya tak terbakar dia api. Macam mana nak kata? Tu dia panggil jahil hukum adat. Tu. Dan mengingkari mukjizat dengan sebab i'tikad begini, jadi kafir. Asal i'tikad ni fasik, tapi boleh jadi kafir kalau melibatkan perkara mukjizat. Contohnya yang melibatkan dia tak percaya mukjizat, kafir. Tu. Serta tiada boleh bersalahan sekali-kali, seperti beriktikadkan apabila makan mesti kenyang. Tu. Makan mesti kenyang. Adakah kita yang beri bekah? Tak. Adakah nasi beri bekah? Tak. Allah Ta'ala juga yang beri bekah. Allah Ta'ala juga beri bekah. Tapi Allah Ta'ala beri bekah kenyang itu mesti kenyang. Tak boleh kata makan ni tak kenyang. Mesti Allah Ta'ala kena takdirkan kenyang juga. Tu dia. Tu. Maka hukumnya tidak kufur. Tapi ada istidrak tu. Seperti Maturidiyah secara tafsir atau tetap nafsiyah. Muhaqqiqun tu macam Maturidiyah lah. Hal-hal sifat nafsiyah itu haliyah, hal nafsiyah, maknawiyah itu hal maknawiyah. Itu muhaqqiquna minal asy'ariyah wal Maturidiyah. Muhaqqiquna al-asy'ariyah wal Maturidiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud dengan maknawiyah amru i'tibari, bila amru i'tibari tidak dibilang sebagai bilangan sifat untuk dipelajari. Hanya faham ya. Bukan dia ingkar. Dia tak ingkar sifat wujud, dia tidak ingkar sifat maknawiyah, cuma dia tidak bilang sebagai bilangan sifat yang perlu dibelajar oleh orang awam, kerana itu faham je. Benda tu faham je, tak payah bahas lebih-lebih. Imam Abu Hasan Asy'ari kata hal ni tak ada. Sebab hal dengan amru i'tibari lebih kurang ya. Tak payahlah bahas hal tu. Tu dia. Tak payah duk bahas lah hal tu buat apa. Faham sudah amru i'tibari, sudah. Wujud ni orang tu ada sudah. Tu. Lazim daripada kita duk bahas sifat Allah Ta'ala qidam, baqa, sifat kudrat, adalah tu. Tak payah duk bahas dah. Tu dia. Tapi Maturidiyah dan muhaqqiquna bila asy'ariyah tak mesti kena bahas juga. Maknawiyah tu kena bahas sebab apa? Maknawiyah kena bahas supaya tidak faham ma'ani tu lain, zat tu lain. Kalau datang maknawiyah, maknanya ma'ani itu ada di zat, memberi faham begitu. Itu lebih tahqiq. Sebab takut orang faham ma'ani itu benda lain, zat tu benda lain. Tetapi jahil hukum adat tak kufur. Tapi kalau jahil hukum adat dan mudarat jahil hukum adat itu terkadang-kadang membawa kepada kufur. Bila? Tatkala apa tu? Melazat.
tatkala melazat I'tikad seorang itu pada mengingkarkan tiap-tiap, yang ini mengingkarkan akan tiap-tiap yang menyalahi adat, serta mukjizat bagi rasul-rasul dan bangkit segala jasad pada hari kiamat, itu jadi kufur. Apa yang melazat tu? Allah, hitak pun. Aku tak erti baca tu. Apa benda tu? Kalau melazimi okey lah. Ni melazat, pelik kan. Cek lain tu. Tak kala melazimi atau melazat, tahu tu bahasa dia tu, i'tikad seorang itu pada mengingkarkan tiap-tiap yang menyalahi adat seperti mukjizat bagi rasul-rasul dan bangkit segala jasad pada hari kiamat, itu menyalahi adat. Tu. Menyalahi adat. Mana mukjizat tu? Nabi SAW terbelah bulan, membelahkan bulan, itu mustahil adat. Allah Ta'ala sepatutnya tidak boleh beri bekah bahawasanya terbelahnya bulan tu. Tak boleh, sebab menyalahi adat. Macam tu. Okey. Macam-macam mukjizat tu semua dia akan nafi. Maka bila dia nafi dengan sebab ni jahil hukum adat, maka dia jadi kafir. Sebab tu kena mengaji hukum adat dengan hukum akal. Yang keempat, beriktikad sesuatu tiada memberi bekas dengan tabiat dan dengan kekuatan, hanya yang memberi bekas itu Allah Ta'ala semata-mata bil mutlaqan, bil mutlaq, bila qaidin, serta tiada berlaziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkan, iaitu sebab musabab lah. Tidak berlaziman sebab musabab. Adakah sebab makan mesti kenyang? Tak. Adakah sebab cucuh api mesti menghanguskan? Tak. Yang beri bekah hanya Allah. Kalau tak beri hangus pun tak apa, tak kenyang pun tak apa, itu atas Allah Ta'ala belaka. Maka inilah i'tiqad yang betul lagi yang benar, yang dinamakan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kenyataan menunjukkan kebenarannya? Bagaimana kenyataan yang tersebut menunjukkan kebenaran kenyataan tu? Sebab apa kata benar? Iaitu kebenarannya itu ada sebab tetapi tidak dapat musabab bagi sebab, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni nak menjadi bukti kepada nombor 4 ni betul. Ada sebab tapi tak ada musabab. Ada api tapi tidak menghanguskan. Ada api tapi tidak panas. Tidak panas itu musabab, api itu sebab. Dimasukkan ke dalam api itu sebab tetapi tiada hangus. Tiada hangus itu musabab dia. Patutnya sebab masuk ke dalam api menjadi hangus. Ini tak jadi hangus. Dan seperti berlaku pada Nabi Ismail, disembelih dengan pisau tetapi tidak putus, iaitu putus lehernya. Ini atas qaul yang muqabilul mu'tamad. Yang qaul mu'tamad, tidak sempat Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia. Tak sampai pisau ni tengkok pun. Sebelum nak sembelih tu dah turun dah ayat suruh sembelih korban. Suruh sembelih korban. Kebangkitan rasul-rasul. Masuk dah bab rasul. Ni kita boleh lajulah. Tak ada apa dah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil